Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid cikgu? Okey, hari ini hari Khamis 24 Jun. Kita nak belajar pendidikan seni visual. Okey, sebelum tu kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Okey, hari ni kita nak belajar unit 5 ya, pahlawan kecil. Jadi buka muka surat buku teks muka surat 40 ya. Pahlawan kecil. Okey, kita tengok apa benda yang kita nak buat hari ni. Alat pertahanan diri ialah senjata yang digunakan untuk menjaga keselamatan diri dan lambang keberanian seseorang pahlawan. Okey. So, apa maksud senjata? Senjata ni adalah satu alat yang digunakan untuk apa? Untuk jaga keselamatan diri ya, mempertahankan diri, mempertahankan keluarga, mempertahankan tanah air kita guna senjata ya. Dan juga dia juga sebagai lambang keberanian. Okey. Wah, ada pelbagai jenis alat pertahanan diri. Amati bentuknya. Ceritakan alat pertahanan diri yang menjadi pilihan kamu. Okey, tengok gambar 4 orang ni ya. So dia ada masing-masing ada alat mempertahankan diri ataupun kita panggil senjata lah ya. Yang pertama ialah keris ya, keris. Yang kedua ialah tombak. Tahu tombak? Tombak ni lembing lah. Okey. Yang ketiga busur dan panah. Okey, busur dan panah. Dan keempat ialah terabai. Okey. Terabai, mana satu terabai ni? Macam apa? Shield ya. Bahasa Inggeris panggil shield lah. Penghalang ya, penghadang. Okey, kita tengok orang Sarawak ni cakap apa? Di Sarawak parang ilang ya. Parang ilang digunakan sebagai alat mempertahankan diri. Nama parang tu parang ilang ya. Dia ada nama dia. Okey. Tengok pada gambar parang tu ya. Mata parang tu ialah bahagian yang besi itulah, yang tajam, itu panggil mata parang. Yang hulu parang yang nombor 2 tu, hulu parang ialah tempat pemegang dia, dia panggil hulu parang. Ada hulu parang ni kadang-kadang dibuat daripada tanduk ya, tanduk kerbau ya, ada juga yang dibuat daripada kayu ya, dan sebagainya. Okey, itu dia panggil struktur parang ilang. Kemudian parang ni ada satu lagi bahagian iaitu sarung parang. Tengok sebelah tangan kiri ya, tangan kiri orang Sarawak ni, sebelah kiri dia pegang sarung parang untuk memasukkan parang ke dalam tempat dia, bekas dia. Dipanggil bekas lah, sarung parang ni adalah bekas. Kenapa ada sarung parang? Kerana dia diikat di pinggang untuk keselamatan lah. Kalau kadang-kadang dia berjalan, dia manjat pokok dan sebagainya, kalau tak ada sarung parang mungkin boleh terkena badan dia ya, berbahaya ya. Okey, tengok info sebelah kiri tu. Bentuk konkrit bersifat sebenar, 3 dimensi dan boleh disentuh ya. Bentuk konkrit bersifat sebenar. Konkrit ni ada dua maksud ya. 3 dimensi dan boleh disentuh. Cikgu nak tunjuk pun tak ada. 3 dimensi ni macam benda betul lah ya, dari semua sudut ya. Sudut atas, bawah, kanan, kiri dan sebagainya. Itu panggil 3 dimensi. Macam kita tengok, kita sedang membaca buku ni, kita panggil gambar ni 1 dimensi ya, 1 dimensi. Okey, tak apa. Kita tengok seterusnya. ke surat 41 ya.
Teguh si parang hilang. Teguh maksudnya apa? Teguh maksudnya kuatlah. Lihat parang hilang di bawah. Apakah bahan yang boleh digunakan untuk membuat sebilah parang hilang yang kukuh? Okey, kalau ikut parang hilang yang betul, kita guna besi lah, besi ke keluli ke, ya. Tapi yang kita nak buat ni ialah hanya untuk kanak-kanak, mainan lah. Okey, tengok info sebelah kanan. Imbangan tidak simetri berlaku apabila objek tidak sama pada bahagian kiri dan kanan tetapi masih seimbang. Okey, kita dah belajar simetri, dua simetri. Simetri maksudnya kiri kanan adalah sama panjang, sama besar, sama lebar. Tapi untuk parang hilang ni dia tidak simetri tetapi masih lagi seimbang. Okey, tengok bahan-bahan yang digunakan untuk buat parang hilang ni. Okey, tali rafia. Tahu tali rafia, ya? Biasanya ada di kedai runcit, kita nak beli barang, kita diikat dengan tali rafia. Dan juga tali, tali macam tali gasing lah ni. Okey. Ini untuk buat ulu dia, ulu parang. Kemudian benang tebal, benang untuk mengait. Okey. Tengok bahagian parang hilang ni, hulu parang dan juga mata parang. Okey, yang tali rafia, tali dan juga benang ni kita gunakan untuk hulu parang. Cardboard, kad kertas pun hulu parang, cardboard, kad keras dan kad manila, kita gunakan untuk membuat mata parang, Okey. Bahan yang boleh digunakan untuk membuat kemasan. Pembungkus aluminium, tin minuman tu lah. Pembungkus aluminium ni aluminium foil. Okey, aluminium foil, biasanya ada di dapur, tanya ibu kamu. Manik dan juga warna poster, Okey, ini antara alat-alat ataupun bahan yang kita gunakan untuk membuat parang hilang. Okey, tengok surat seterusnya. 42. Okey. Parang hilang pusaka abadi. Parang hilang pusaka abadi. Mari buat sebilah parang hilang yang menarik dan kukuh menggunakan cardboard. Okey. 1. Tengok langkah pertama. Lakar rupa parang hilang pada cardboard. Potongkannya menjadi 2 keping. Kenapa 2 keping? Supaya dia menjadi lebih keras, Lakar tu lukislah. Okey. Yang kedua, dia buat apa? Potong polistrin mengikut lakaran parang hilang. Okey, masalahnya kita tidak ada polistrin. Kita hanya guna cardboard sajalah ataupun kotak lah, Kotak lah, senang. So kita tak ada polistrin. Nak beli pun dia dalam saiz yang besar, Dia tak ada jual yang kecil-kecil. So kita tak payah pakai polistrin, Okey, yang ketiga, tengok dia buat apa? Susun tali rafia dan lekatkannya. Carikan tali rafia untuk mendapatkan jalinan halus. Okey. Tali rafia tu dia lebar, kamu boleh cari dia jadi berbulu lah, untuk lebih cantik. Okey. Yang keempat, lekatkan polistrin dan cardboard antara satu sama lain untuk membentuk parang hilang. Okey. Kita tak guna polistrin, so untuk bagi keras parang ini kita buat 2-3 lapis, kotak tu kita potong sama saiz, sama bentuk. Kita gam, berlapis-lapis, so dia jadi keras lah. Atau kamu ada idea lain nak lekatkan sesuatu di tengah-tengah pun boleh untuk bagi dia keras, Kemudian langkah kelima, lilit pemegang parang hilang dengan pita perekat. Buat kemasan dengan menambah bahan hiasan secara kreatif untuk memperlihatkan jalinan yang menarik. Okey.
Dia kalau gam tak cukup kuat, so dia pakai pita perekat ya, supaya dia tak tertanggal ya. Dia tak tertanggal. Okey, awas, berhati-hati semasa menggunakan pisau. Bila kita nak potong kotak tu atau cardboard tu, kita guna pisau, so berhati-hati ya. Kalau nak guna gunting tak boleh sangat sebab dia tebal ya. Okey, sekarang parang elang telah siap untuk digunakan dalam persembahan. Okey, tengok contoh yang dah siap ni, nampak? Yang sebelah kiri tu dia berkilat kan? Macam besi. Tu dia balut dengan aluminium foil ya, pembungkus aluminium ya. Biasanya ada dalam bentuk gulungan. Dia tanya mak lah, biasa mak dia nak bakar ikan, nak bakar ayam ke, dia bungkus dengan aluminium foil tu ya. Okey, tengok alat dan bahan yang diperlukan. Template ni ialah bentuk kita nak tekap ya pada cardboard. Polystyrene nipis, so kita tak guna polystyrene nipis. Siapa yang ada bolehlah pakai, tak ada tak payah beli ya. Seterusnya pensel, cardboard. Cardboard ni ialah kotak lah ya. Cari kotak-kotak terpakai. Tanya ibu ya kalau ada, potong. Kalau guna manila card dia tak berapa kuat, dia lembik ya. Guna cardboard ataupun kotak lah ya. Kalau tak ada kotak, minta ayah atau ibu cari tanya-tanya di kedai runcit lah ya. Gam, pita perekat, pemotong polystyrene tak payah. Bahan hiasan, nak bagi parang elang tu cantik, dan juga tali rafia. Kita lekatkan di hulu parang tu untuk hiasan ya. Okey. Jadi cikgu rasa itu saja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat siapkan dalam masa secepat mungkin lah ya. Sebab cikgu nak ambil kehadiran juga. Tapi yang nasihat cikgu ambil kehadiran. Okey, dah siap, ambil gambar dan hantar pada cikgu ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.